jawab satu persatu dan jawab dia punya markah. Okay, kehendak soalan tu dia nak apa. Alright, so untuk this one, okay, it is a straightforward question. Okay, dia bagi propanol. Okay, propanol ni adalah, kalau kamu tahu, propanol tu sebenarnya dia adalah sejenis alkohol, kan? Okay, sebab kenapa dia alkohol? Sebab you can see perkataan anol di belakang. Okay, bila dia ada perkataan anol, maksudnya dia merujuk kepada alkohol. Okay, next one is acid, and you know that this one is carboxylic acid. Okay, everything you need to do, you conteng dulu soalan, baru tu kamu jawab. Kamu conteng dulu apa-apa soalan dan juga gambar rajah yang ada. Lepas tu baru kamu jawab soalan A, B, C dan seterusnya itu. Sebab saya galakkan, saya selalu buat macam ni supaya sebenarnya itu memberi markah sebenarnya. Sebab kalau kamu tak label macam ni, mungkin kamu akan buat kecuaian. Okay, so dia akan bertindak balas dalam tindak balas X menghasilkan sebatian Y. Alright, so everything it is involving alcohol and acid carboxylic, it will related to ester. Okay, ester. What is ester? Ester adalah merupakan salah satu perisa synthetic flavor, which is kamu boleh hasilkan sendiri melalui tindak balas alkohol dan juga carboxylic acid. Okay, so soalan yang pertama, dia nak namakan tindak balas X dan sebatian Y yang berhasil. Okay, so let me know what is your answer for tindak balas X and your sebatian Y yang terhasil itu. Ada yang dah buat kah? Atau masih belum yang ada buat? Mana apa? Mana ni lah. Okay, let me know your answer. Okay, so nama tindak balas itu adalah tak, sebab fokus sikit exam. Okay, tak apa. It's okay. So, tindak balas X, okay, bila dia adalah melibatkan ester, kamu jangan tulis ester pula ke sini. Tapi kamu tulis dia punya tindak balas. Okay, tindak balas ester, nama dia adalah pengesteran. Ataupun, in English, we call it as esterification. Alright, so sebatian Y yang terhasil, okay. Sebatian Y yang terhasil, your answer should be the name of the sebatian, the name of the compound. Okay, it not, ada certain, okay, so appropriate atau not, okay. So ada orang akan tulis ester, which is your answer will wrong. You need to write the name of sebatian Y, which is, okay, kita ada propanol, kita akan tukarkan dia, sebabkan dia nama kan. Kalau dia nama ester, kita akan gunakan acar, which is alkohol dahulu baru acid carboxylic. So propanol, kita akan buat dia propyl. Kemudian ethanoic acid, kita akan tukar dia kepada ethanol. So everyone got the answer? Dapat faham atau nak terangkan satu persatu? This one is the correct one. Or in English, propyl ethanol. This one is wrong. Okay. We know the answer is ester, but we want to know what is ester. The ester apa tu yang terhasil, yang produce tu ester dia apa? Susah betul lah benda ni. Okay, never mind. Alright, so lukiskan formula struktur bagi formula pula. Lukiskan formula struktur bagi sebatian Y. Or this one, kamu kena tahu each of follow, which of pula. Setiap satu
Dia punya tu tadi, dia bagi alkohol dan juga asid ethanoic. Okay. So first thing first, you need to know untuk propanol, sebabkan dia alkohol, dia punya formula molekul adalah CnH2n tambah 1OH. Dan imbuhan yang digunakan adalah prop, which is kalau prop, dia punya tu adalah 3 dan kamu dapat C3H7OH. Yes, you get. Next one is acid ethanoic. Okay, acid ethanoic ni akan ramai yang confused sebab remember yang di belakang tu dia ada COOH. Perkataan at di depan merujuk dia punya ada 2 C. Tetapi di sini kita dah ada 1 C dah. So, apa yang kamu buat adalah you substitute the N value with 1. And you not substitute N equal to 2. Itu adalah salah. Sebab kita dah ada 2, maksudnya ethanoic tu 2. Okay, ethanoic tu 2. Bila ethanoic tu 2, di sini dah ada 1 dah. Di sini dah ada 1 C dah. Okay. So 2 tolak 1 sama dengan 1. That's why we substitute N value with 1. And you will get CH3COOH. Alright, next one, you will combine it together to know what is the molecular formula. Kamu kena tahu dia punya formula molekul dulu, baru kamu boleh lukis dia punya formula struktur. Whenever this one, OH, dia akan out. And this H, dia akan out. Dan apa yang berlaku, only yang tertinggal itu tadi, C3H7, CH3COO, dia akan bergabung. Tetapi let me know, kita tulis acid carboxylic dulu ataupun kita tulis alkohol dulu di depan. Kita guna acar ataupun kita guna caak. Yes, we will use caak, which mean kita akan tulis this first dulu, this one, baru kita tulis alkohol. Okay, so CH3COO, C3H7. Dan hasil ini, benda ni, OH dan H yang out tu tadi, dia akan menjadi air. Macam itulah jalan cerita dia, tindak balas dia berlaku. So right now, dia just nak tulis sebatian Y tu tadi, dia punya formula struktur. Jadi, okay, kamu cek kamu punya, macam mana saya lukis. Lepas tu kamu cek macam mana kamu lukis. Kalau yang dah buat lah, tapi yang tak buat tu tak apalah. Okay, so first kita akan baca dari kiri ke kanan. So CH3, ada 3H. Lepas tu COO, kita akan lukis dia macam ni. C double bond, C dulu, atas dia double bond O, diikuti dengan O. Dan kita ada C3, so maksudnya ada 3 C. 1, 2, 3. Dan lengkapkan you punya C dengan H. Then make sure untuk melukis dia punya formula struktur, kamu kena ikut tips FS tu yang saya ada bagi dengan kamu hari tu. Dan saya sangat-sangat tekankan ini. Tips nak lukis formula struktur. C 4 ikatan, H 1 ikatan, O ada 2 ikatan. Let's say lah, kalau kamu jumpa soalan formula struktur ke kamu jumpa any kind of soalan, I want you to write this one
kat tepi. Awak conteng kat tepi dalam kertas exam kah. Kalau kamu ada buat latihan, kamu tulis saja. Kalau kamu ada jumpa 10 soalan macam ni, kamu tulislah benda ni 10 kali. Sebab kamu akan ingat. Macam tu is the smartest way how to you learn. Alright, so everyone got this one? Okay, macam mana cara semak 2 markah ni? Okay, dia akan semak. Dia akan semak. You punya, adakah dia menepati FS ini? 1 mark. Dan it will tekankan di sini. Macam mana kamu susunkan itu? This is your second mark. Any question so far? Tak adakah? Atau saya terlalu laju? I think boleh tangkap kan? Kalau saya terlalu laju, kamu boleh kata dengan saya. Sebab kadang-kadang saya tak sedar yang saya laju. Okey. Nyatakan satu sifat istimewa bagi sebatian Y. Saya lupa pula nak letak yang bahasa Inggeris. State one special characteristic for Y compound. So, sebab kita tahu dia ini adalah ester, the only dia punya special character is berbau wangi. Okay, soalan famous. Fragrant smell. Okay. So, satu markah. You can easily get 1 mark here. And this part, okay. So, this part is quite kebat kan? Okay, untuk soalan ini, okay. Botol arak yang terbuka akan berubah menjadi masam dan berbau cuka. Terangkan mengapa. This one sebenarnya dia adalah related to tindak balas sebatian karbon. Dia adalah merupakan tindak balas sebatian karbon. Which is saya belum masuk lagi topik tu sebenarnya. Okay. Botol arak, you know botol arak. Yes, you know it is alcohol. Bila dia terbuka lama-lama di atas meja, okay, saya tak tahulah macam mana. Okay, you will set the answer would be alkohol itu bila dia terbuka dia akan teroksida. Okay, it will oxidize. Okay, so you write here the alcohol will oxidize with oxygen. Okay, alkohol itu akan teroksida dengan kehadiran oksigen. Jadi, explain why. Dia perlu terangkan kenapa dia teroksida ataupun kenapa dia berbau masam dan berbau cuka. Jadi, this one, I will leave it for you. Tapi this one, you will get 1 mark actually. Kamu nyatakan ini, kamu dapat 1 markah. Another mark, I want you to find kenapa dia teroksida. Kita terangkan kenapa ataupun kenapa dia menjadi masam ataupun dia berbau cuka bila dia terbuka lama-lama. Okay, so I leave this for you. Saya tak nak tekankan itu sebenarnya. Dan saya nak tekankan adalah this one. My target for today. Okay, Trial SPM paper, which is Selangor, set kedua sebenarnya, set hilang dia punya tu. Set 2021. Bahagian C yang membawa, sebenarnya bahagian C ni 20 markah tapi saya only stat for 16 markah saja sebab 4 markah yang selebihnya itu dia saya tak ajar lagi. Okay, can proceed with this one. Okay, kita proceed kepada this one. Okay, so how to get 16 mark free? Actually, sebatian karbon adalah soalan free bagi kamu. Kalau kamu fahamlah dia punya tu. Okey, so kita baca sama-sama. But it's okay. Selalunya soalan bab 2
Okey, bab 2, topik 2 iaitu sebatian karbon dan juga topik ketiga termokimia. Termokimia tu best sebab dia kira-kira. Dia adalah soalan yang selalu keluar di bahagian C dan juga bahagian B. So yeah. Setiap kali saya jumpa, setiap kali saya exam, saya akan jawab dua soalan tu. Kalau saya suka dan saya faham. Okey, so 11A, okey dia merupakan soalan 11. Okey, menunjukkan penemuan terbaharu Kamal. Okey, dia kata di sini, adakah anda tahu bahawa sebilangan bahan kimia berbau harum? So dia dah bagi dah keyword di situ berbau harum. Whenever it is a fragrant smell, it is actually an ester. That's why the apa tu? Kamu kena ingat dia punya special characteristic. Okay? So sebab special characteristic for ester is only one. It is berbau harum, fragrant smell. Okay. Yang saya ada di sini, dia kata di sini dia ada profil etanoat yang terhasil daripada alkohol P dan asid karboksilik Q. Sebenarnya soalan ni dah macam soalan satu tadi. Tadi dia bagi bahan. Lepas tu kita kena cari dia punya ester. Tapi di sini, this soalan dia dah bagi ester, kamu perlu cari bahan. So saya rasa saya tak perlu ulang balik kot yang ni sebab you know alkohol P dia adalah propanol dan asid karboksilik dia adalah asid etanoik. Okey, untuk propanol C3H7. Kita ada bincang ni tadi. Okey. Untuk asid etanoik CH3COOH. Okey. Untuk propil etanoat tadi, okey, tulis di sini. Okey, untuk propil etanoat dia punya formula molekul tu apa? Okey, CH3COO C3H7. Okey, kamu buat macam tu. Biasakan macam tu sebab mana tahu soalan suruh tanyakan. Okey. So, bersedialah dengan tangan awak untuk menulis panjang-panjang. Untuk dapatkan 4 markah, you tak boleh state macam tu saja. Kamu bagi, okay, P is propanol, Q is acid. Kamu kena buat ayat. Okay, cadangkan nama alkohol P dan asid karboksilik Q yang boleh digunakan untuk menghasilkan itu. Kemudian dia kata, nyatakan kumpulan berfungsi bagi propil etanoat dan lukis formula struktur bagi propil etanoat. So actually, this is how the marking scheme. The marking scheme, dia ada 4 markah kan? So, 1 mark for alcohol, 1 mark for acid carboxylic, 1 mark for kumpulan berfungsi, and 1 mark for formula struktur. So, let's go. Saya tulis di sini lah. Macam mana kita nak jawab tu? Jawapan tak boleh. Boleh kamu buat dalam point, tapi dalam kamu menjawab soalan dalam bentuk point, kamu kena juga buat air penuh. Tak boleh macam straightforward je kamu tulis tu. Kamu kena tulis dia dalam bentuk ayat yang penuh. So soalan ni tadi adalah soalan 11A. Okey. 11A kan? 11A1. Okay, 11A1. How did you write? So we write together. Kalau yang tak belum buat, kita buat sama-sama. Okay, saya cuba untuk cantikkan tulisan ini. Macam procedure kamu boleh buat dalam point, tapi kamu mesti juga buat dia dalam bentuk ayat penuh. Kamu nak buat karangan panjang pun boleh juga, asalkan betul.
Okay, so saya nak guna warna apa ni? Okay, saya guna warna hijau lah. Okay, so the first one dia minta nama bahan tu kan. Okay, so for example saya nak buat dalam bentuk point. So you write number 1, alkohol P ialah propanon. Kau dari mana kau tadi? Okay, the second one, acid Q. Betul ke saya tulisnya? Acid carboxylic Q. Kamu kena tulis penuh. Acid carboxylic Q ialah acid ethanol. So, saya sambung di bawah ni ya. Okay. Dapat dah 2 markah dah sebenarnya. Okay. Nombor 3, dia suruh tanya, dia tanya kumpulan berfungsi. So, apa itu kumpulan berfungsi? Okay, kumpulan berfungsi tu maksudnya bila you draw a formula struktur, you can detect which one, bila kamu bagi kamu tahu, oh itu adalah ester, okay, itu adalah alkena. Macam tu sebenarnya, itu maksudnya kumpulan berfungsi. Okay, kumpulan berfungsi bagi propil etanoat ialah karboksilat COO. Okey, maksudnya di sini, okey, any ester, any kind of ester, dia punya kumpulan berfungsi adalah karboksilat. Okey. Kalau soalan tanya, apakah kumpulan berfungsi bagi ester? You jawab karboksilat. So, dan tulis negatif COO. Saya tulis dalam ni. Karboksilat or karboksil. Let me search. Saya pun dah lupa. Saya pun kejap. Kumpulan berfungsi bagi ester. Kumpulan berfungsi bagi ester ialah kumpulan berfungsi mana ni? Tak boleh harap lah benda ni. Kumpulan berfungsi dia adalah karboksil. Oh, karboksil. Okey, okey. Karboksil. Karboksilat tu untuk asid. Okey. My bad. Tak apa. Okay, I have a scheme here. Okay, wait for a while. Tak apalah. Okay, so karboksil which is negative COO. Macam tu. Karboksilat ke karboksil? Dah saya pun dah pening dah mana satu. Search lagi. Karboksil or karboksilat. Karboksil is acid carboxylic. Ya, karboksilat. Okay, karboksilat. Saya pun dah pening dah. Okay. So carboxyl is only for acid carboxylic. Carboxyl dia punya tu COOH. Okay, which is tak sama dengan karboksilat. Okay, karboksilat. Okay. And the number 4, okay, formula struktur kan.
formula struktur propil etanoat. Buatlah titik berdindih ke apakah. Lepas tu you state dia punya formula molekul. Walaupun dia tak tanya formula molekul, saya galakkan awak untuk tulis dia punya formula molekul. Manalah tahu tiba-tiba you salah lukis, formula molekul awak akan membantu. Okay. So CH3COO C3H7. So how to write it down? C H H H C double bond O. Nak lukis tu macam tu. C C C H H H H H. Oh sorry. H H and H. Saya laju ni. Okay, sampai sini dapat faham apa yang saya maksudkan. Okay, so this is your answer. Baru 11A1, baru dapat markah. Okay, so kita nak lebih banyak lagi markah. Okay, ya, soalan kedua. Soalan kedua ni saya suka sebab dia melibatkan eksperimen. Okay. Zoom in, zoom out. And zoom in and zoom out. Okay. So, propil etanoat boleh disediakan melalui proses X, which is disuruh identify what is the X. What is the process of X? And you already know, bila dia adalah ester, memang dia tak jauh, tak lari daripada proses tindak balas pengesteran ataupun esterification. Macam mana kamu jawab hal itu? Ada tak highlight macam ni? Okey, huraikan satu eksperimen bagaimana untuk menyediakan propil etanoat. Okey, dalam makmal. Dan dalam huraian tu mesti masukkan persamaan kimia yang seimbang, which is bring 9 markah. Jadi, let's say kamu tertinggal persamaan, so you tak akan dapat 9 markah. The easiest thing, bukan easiest, the fun thing is, okay, bila eksperimen, okay, kamu ada nampak tak yang saya ada post beberapa minggu lepas tu, saya ada share A, B, C. Macam mana nak jawab procedure eksperimen. Okay, procedure eksperimen ini saya kongsikan itu, yang saya kongsikan itu, kamu boleh apply with any experiment in exam. You can apply it everything. Semua je lah eksperimen. Asal, semua eksperimen. So let me teach you how it is work. So my target is only sampai procedure. Mungkin bilangan mol ni, soalan ketiga ni, kamu boleh try buat sendiri. Okay. And let me know what is your answer untuk saya semak. Mana saya nak buat? So, saya buat di tempat lain. Okay, saya buat di sini. Okay, macam mana nak? Oh, saya stop tu pula. Oh my, saya terkeluar kah? Okay. Kejap,
Okay, so how, kalau macam soalan tu tak minta persamaan, kena buat juga ke? Tak perlu pun sebenarnya. Tapi kalau kamu rajin boleh je. Rasanya exam hari tu dia tak minta persamaan kimia dalam prosedur. So kalau kamu baca habis, kamu dah baca habis, if you baca habis, kamu baca habis dulu dia punya eksperimen. Kamu punya soalan itu, kalau dia tak kalau dia tak minta persamaan, so you don't need ataupun tak perlu. Kalau kamu nak letak pun boleh saja, it is optional. Tapi kalau soalan tu ada letak persamaan kimia dan kamu mungkin termiss, tak terbaca benda itu, so you tak dapat markah. Macam tu dia punya. So you need to be careful of the soalan. Mana ni ya? So as small it a little bit, I will draw. Okay. So how to know? How to apa tu? Macam mana nak score dalam soalan prosedur? Sebab dalam prosedur buku teks dia panjang kan. Actually you can simplify it already. So to construct pula, to score procedure experiment, we will use the formula of ABC. ABC. Okay, so A, B, C. Alright, so what is A? A is your action. What you do. For example, add, kata kunci dia macam tambahkan, masukkan, macam tuangkan, goncangkan, whatever it is, itu adalah action. And B, what is B? B is stand for B is stand for bekas. Yeah, stand for bekas. Bekas this one maksudnya dia adalah macam bukan bekas, sorry. Bahan. Okay, bahan. Usually bahan ini adalah liquid tapi dia boleh juga jadi solid. Okay. Dan C barulah bekas ataupun container. I always remember this. Container. Container tu maksudnya bekas. Bekas tu maksudnya bahan yang kita akan gunakan. Contohnya macam kelalangkon, tabung uji, tabung didih dan sebagainya. Okey. Kejap. Okay. But special case here is untuk bahan, bila kamu nak state any kind of bahan, kamu kena tulis dia punya molarity dan juga volume. Okay, so you added here plus MV here. In order to know what is your liquid. For example, you have bahan. Bahan yang kamu ada adalah contohnya macam acid. So nanti kita akan gunakan acid kan. So kita kena ada molarity, kita kena ada volume. You cannot state the only acid, tapi kamu kena state juga dia punya molarity dan juga volume. And usually we will use 2.0 mol dm -3 ataupun paling klise saya rasa, saya tak ingat sangatlah tapi saya cuba 0.1 rasanya ataupun 1.0 untuk molarity. Dan untuk volume, special case for volume, okay, volume. Volume, it is depend on container ataupun kita punya bekas ataupun kita punya tabung uji sebagainya itulah. Okay, sebabnya, okay, volume ni kita ada 2 cm cube
sampai 5 cm cube. This is only for volume di mana kita punya bahan itu, kita punya container itu dia adalah kecil. For example macam tabung uji ataupun tabung didih. Okay, contohnya lah. Contoh lain saya rasa macam beaker. Beaker ada yang kecil. Okay. Dan untuk volume yang di antara, this one is suggested volume. For example, kalau you punya eksperimen ini kita akan gunakan tabung didih. Kita akan gunakan 2 sampai 5. This is our range. Kamu tak boleh guna 1 cm cube. Kamu tak boleh guna 6 cm cube. Macam tu dia. Itu maksud dia. Okay. Next one is 50 cm cube to 100 cm cube for bahan yang besar dengan contohnya macam kelalang conical flask, kita ada volumetric flask, kelalang volumetric, kita ada bikar juga, kita ada bikar yang besar dan kita ada silinder penyukat, and that was an example of volume yang menggunakan 50 sampai 100. So let's go for our procedure untuk menyediakan eksperimen ini. So saya akan based on this scheme sebab dia punya tu memang dah tepat dah. Okay, this is the answer scheme. Macam mana kamu nak dapatkan markah? Okay, so I will try my best to explain to you. Maaf. Zoom in, zoom out. Zoom in. Saya tak dapat nak zoom in lah. Okay, it's okay lah. So the first one we will, okay. Kita ada acid, kita ada, tadi kita bahan P dan bahan Q kita dah kenal pasti. Which is kita ada propanol dan kita ada acid etanoik. Let me know, mana satu yang kita akan letakkan dulu? Adakah kita letakkan acid ataupun kita letakkan propanol dahulu di dalam our tabung didih? Kita akan gunakan tabung didih sebab kita akan panaskan dia. So let's say this is my tabung didih. Okay, saya nak masukkan apa dulu? This one adalah kosong. Kosong, tabung didih yang kosong. So you want to choose which one is you want to put first. Do you put propanol first or you put acid first? Okay, so saya dah ada nampak jawapan. Kita akan letak acid first. Any kan yang melibatkan acid. Okay, any kan yang melibatkan acid, kamu letak dulu acid. Lepas tu baru bahan lain. Okay, so first we will add acid. And then the second one we will add our alcohol. Kalau awak letak alkohol dulu lepas tu acid, maksudnya ada something wrong lah dengan you punya data nanti. Mungkin dia tak jadi ester, dia jadi benda lain. Okay, so how to interpret this in words? Maksud saya macam mana nak interpret benda ni ke dalam awak punya jawapan, awak punya procedure. Okay, so we write it together. First, kita gunakan ABC tu tadi. ABC. Action kita, okay. Action kita nak guna apa? Kita nak gunakan tuang atau masukkan atau tu tambahkan. Mana satu? Okay, the first step. Kita punya tabung didih kosong. Kita punya tabung didih kosong. Which keyword we will use? I will use tuangkan atau kita masukkan, sama je lah. Tuang dah masuk sama je. Lepas tu ataupun kita gunakan tambah. Let me know. Tambah.
tuang or tambah. Actually cakap tuang. So the correct is kita akan gunakan tuang ataupun masukkan. So first, tuangkan. Why we not use tambah instead of tuang? Sebab kenapa? Sebab tambah ni maksudnya kamu ada tambah. So let's say kamu nak buat Milo, kamu tambah Milo, kamu dah tuang Milo, sebut Milo, lepas tu kamu tambah air. Which mean dalam bekas kamu tu dah ada benda dah. This one, the first step, kita punya tu belum ada apa-apa lagi. Masih lagi bersih suci murni. Macam tu. Jadi, kita akan gunakan tuang. Lepas tu, what kind of bahan yang kita guna? Okay, kita akan letakkan kita punya acid etanoic. But in this answer sheet, dia akan gunakan etanoic acid etanoic glacial. Okay, acid etanoic glacial. Which is acid itu adalah dalam bentuk pepejal. Okay, dia akan masukkan si container. So container itu ke dalam tabung didih. Okay, but remember in front of B kita kena letak dia punya MV. Alright. So how to write MV? This one dia hanya write 2 cm cube. Okay, 2 cm cube. Maksudnya dia letak volume sahaja. Tapi kalau boleh, you just stat sahaja di sini. You write 1.0 mol dm cube. Biasanya kita akan gunakan 1.0. 2 cm cube. Sebab kenapa kita 2 cm? Sebab kita gunakan tabung didih. Dan tabung didih kita tu kecil. Taklah besar sangat sampai 50 cm cube. Okay. So far okay tak macam mana cara menggunakan ABC? Kalau kamu ada join PTTI, kamu faham 100%. This one saya get daripada PTTI. Saya cuba terangkan kepada awak apa yang saya belajar dari PTTI tu kepada awak. Okey. Seterusnya soalan itu pula. Lepas kita letak asid, kita akan letak alkohol. So you repeat the ABC. First A, awak nak gunakan tuang atau tambah. Tadi saya dah katakan tadi semana. So kita akan gunakan tambah instead of tuang sebab dalam tu dah ada benda. So tambahkan 0.1 mol dm negative cube. Jangan lupa tambah MV 2 cm cube. This is the volume sebab kita akan tambahkan dalam tabung didih. Apa yang kita akan tambahkan? Propanol. Kita akan tambahkan propanol ke dalam our C, container. Container kita apa? Container kita akan jadi tabung didih. Macam tu penggunaan ABC. But I think disebabkan dalam soalan itu, dalam skema, dia tak nyatakan this one. So I think it is optional for you to write or not M. Okay, dia tak letak. So I think it is optional. Kalau kamu letak M pun boleh, kamu tak letak M, kamu letak M pun boleh, kamu tak letak pun boleh. But you need to state the volume. There is no exception. You need to state the volume. Okay. Next one, bila kita dah tambah ataupun kita dah tuang apakah, kita akan buat apa? Kita akan buat tambahkan 5 titis. We will add. Okay. Tambahkan beberapa titis. Ataupun 5 titis
asid sulfurik pekat. Air. Kenapa tiba-tiba ada asid sulfurik pekat? Okey, nanti saya explainkan. Saya tulis dahulu. Okey, kita nak titiskan itu, kita guna apa ya? Boleh saya tahu? Kalau kita nak titiskan, kita nak a drop. Kita nak 5 drops of acid, sulfuric acid pekat. Kita akan gunakan bahan apa? Bahan apa yang kita akan gunakan? Let me know. Adakah kita akan gunakan volumetric plus? Yes, we will use dropper or we will use penitis. Tambahkan beberapa titis. Menggunakan penitis. Our container jangan lupa ke dalam tabung didih. Kamu nak cantikkan ayat kamu lagi pun boleh. Yang mengandungi campuran propanol dan asid etanolik. Kamu pun boleh buat macam tu juga. Okay, the fourth one. Okay, bila kamu dah tambahkan, sebab kenapa kita kena tambahkan? Okay, let me recap what we learned on the first week of this series. The first series of this week. Okay, so we have, this is secara teori ni lah. Okay, kita ada alkohol, kita ada asid karboksilik, kita akan panaskan dia dalam keadaan reflux. Kita akan panaskan dia dalam keadaan reflux. Reflux tu maksudnya kita panaskan dia lah. Panaskan dalam keadaan reflux untuk hasilkan ester dan juga air. But kita akan tambahkan di sini, kita akan tambahkan H2SO4 pekat, di mana this one dia akan bertindak balas sebagai monkey. So in your procedure experiment, you also need to add 5 drop of H2SO4. Sebab itulah datangnya benda ni. Okey. So soalan keempat pula. Prosedur yang seterusnya, kita akan goncangkan tabung didih. Okey, kita akan goncangkan tabung didih. Goncangkan campuran di dalam tabung didih. The next one, bila kita dah goncangkan, kita akan panaskan secara perlahan-lahan. Okay, panaskan. Kamu akan panaskan dia secara perlahan-lahan. Maksud perlahan-lahan tu maksudnya kamu slow down the fire. Kamu jangan terus bagi dia. Maksud saya api tu terus macam tu. Tak boleh. Nanti you got the wrong result. So what you will do? You will panaskan campuran dengan perlahan-lahan. When you panaskan secara perlahan-lahan dengan nyalaan kecil, kamu kena tahu berapa minit yang kamu nak gunakan. Jadi usually for this experiment, we'll panaskan dia dengan perlahan-lahan menggunakan penunuh Bunsen. Okay, menggunakan penunuh Bunsen selama 3 minit. Okay, untuk this one, dia dah kita gunakan 3 minit. Okay, dengan nyalaan api yang kecil. Bila kita dah tu, kita akan tuangkan campuran. Okay, faham tak apa yang saya ajar ni? Okay, kita akan tuangkan campuran itu ke dalam
ke dalam bikar. Kita akan ada satu bikar dan bikar itu dia akan berisi air yang penuh. Dan apa yang berlaku di sini adalah you record what is your observation. Itu yang dia tulis dalam skema lah. Okay, so far okay. Macam mana nak menggunakan ABC? Okay, so this is your procedure. Macam ni lah cara nak tulis procedure dalam jawapan awak. Okay, so first you add acid. Bila you add acid, you add alcohol. And then you don't forget to add a drop of acid sulfuric pekat. 5 titis kan? 1, 2, 3, 4, 5. This one is H2SO4 pekat. And be careful, it is an acid so it will mungkin dia berbahaya. So bila kamu buat eksperimen ni, kamu kena berhati-hati dan kamu akan goncangkan dia. Shake this one. Shaking dia punya tu. Bila kamu dah shaking, kamu akan panaskan dia menggunakan penunuh Bunsen. Hari tu, masa buat eksperimen, saya panaskan campuran tu sampai tu tabung didih tu terbakar. Maksudnya, you punya nyalaan ini besar. Kamu tak boleh buat nyalaan kamu tu besar. Mungkin disebabkan you punya tabung didih tu mungkin dah terkontaminate ataupun dia dah macam tak okey. Jadi, bila kamu buat tu, make sure you baca you punya procedure dalam buku teks dengan betul-betul. Kamu tengok macam buku teks tu macam remeh kan baca benda tu. So sebenarnya it is important to read all of it supaya kamu tak buat salah dalam eksperimen. Manalah tahu ni keluar dalam SPM, tiba-tiba kamu tak tahu apa nak buat. Okay, bila kamu panaskan, sebenarnya gambar aja ni saya salah tau. Okay, jangan buat macam tu. Okay. Okey, so bila kamu dah panaskan, kamu akan tuangkan ke dalam satu bikar yang berisi air. So this is your H2O here. Kamu tuangkan dan kamu akan rekodkan pemerhatian apa yang berlaku when you add this one to here. Macam tu saja, simple. And maybe if it is allow for you to smell, you boleh smell. Kalau cikgu kamu kata tak boleh smell, jangan smell. Sebab kita tahu ester tu berbau wangi. So if you want to smell it, you need to have a permission from your teacher. Okay, jangan nak hidu sesuka hati je. Manalah tahu tiba-tiba kamu hidu tu dia berbahaya, kita tak tahu bahan yang diberikan itu propanol dan asid etanoik tu bila dia terhasil adakah ester itu bagus ataupun okey ke tidak macam tu. But pemerhatian wajib tulis dalam eksperimen. Larutan tak berwarna hasil tidak perlu. This one is only procedure. Okay, this one is only procedure. Procedure dan pemerhatian dia tak sama. Sebab kamu nampak tadi rekodkan pemerhatian kan, so tak perlu. Okay, so tak perlu. Doesn't need. In case kalau soalan tu tanya, nyatakan pemerhatian berdasarkan eksperimen, berdasarkan prosedur yang anda dah buat. Okay, kamu buatlah. But this one, kita ada 7. Kita dah ada 7. The marking, macam mana nak semak benda ni? Dia akan semak one by one. For this one, actually you already get 1 mark here, 1 mark here, 1 mark here. Everything is 1 mark.
Setiap ayat kamu tu satu markah. 6, dah 6 markah dah. Dan this one is 7 markah lah. Tapi kita ada 7 per 9. Mana lagi dah 2 markah yang kita perlu cari? Macam that's why, sebab tu saya kata kita kena ada persamaan kimia. Dan soalan pun minta persamaan kimia yang seimbang. So, kamu tulislah macam ni. So you have propanon kan? C3H7OH tambah CH3COOH menghasilkan CH3COO C3H7 plus H2O. And this one is already seimbang dah sebenarnya. Okay. So, and you will get 2 mark here and you will get total mark dia adalah 9/9. It is easy for you to get 9/9 if you hafal and you know how to do it lah. Kalau kamu tak tahu, tu satu masalah lah. So far, do you have any question about how is writing your answer for bahagian C untuk dapatkan 9 markah? Saya tak pandai sangat nak terangkan secara detail, secara chemistry dia. Saya hanya dapat tolong reka kamu. Tadi pun kalau kamu perasan saya tengok skema sahaja. Selalunya bila saya jawab soalan ini, saya akan berpandukan skema dan saya akan hafal. Macam itulah cara saya belajar this one. Okay, so far okay. Kita dah terlebih masa dah ni. We stop sampai sini dahulu. The soalan yang ketiga tu kamu buat sendiri dan hantar dia punya jawapan. Okay, saya tengok jawapan dia tak apalah. Kamu buat sendiri sebab saya rasa saya nak tahu jawapan nombor 3. So I have to insert my USB. Sekejap saya cari USB dulu. Saya dapatnya dari USB saya. Nak tahu jawapan bagi nombor 3 macam mana? Okay, so jawapan dia. Okay, boleh nampak kan? If you can see here, let me go to extra. Okay, this is my file. Okay, kalau kamu nampak di sini, saya ada admat, saya ada bio, saya simpan lagi fizik, saya lagi simpan lagi kimia. Dan semua nota-nota saya ada di sini. Actually. So if you see here, walaupun saya bukan lagi pelajar SPM, tapi saya masih lagi simpan this one. Sebab saya rasa dia sangat penting bagi saya. Sekejap saya cari dulu. Mana satu dia? Kimia. Skema. Dia adalah Selangor. Kertas 2. Banyak betul kan file. Macam itulah cara kamu belajar. Kamu cuba cari soalan-soalan dan kamu buat. Mana awak dapat kertas exam trial tu? Saya dapat itu dari Telegram. Jawapannya adalah 3 gram. Betul lah awak punya. Okay, so I will screenshot this. Saya tak nak screenshot ni. Nanti kamu tak buat. Ataupun kamu just macam tu saja. Saya nak kamu cuba try dulu. Jawapan dia memang 3 gram lah. Saya dapatkannya dari Telegram. So if you have Telegram, you open your Telegram, you search for SPM Netic. Sorry, dia agak lag sedikit. Okay. You will search for SPM Netic. You can see what I'm here. Dia macam agak lag sedikit sebab line saya tak okey sangat. Sekejap sabar dulu. Boleh nampak tak? Okay, SPM Netic. Tak dapat kamu nampak. SPM Netic.
mesti cari saja dalam SPM nanti itu banyak sebenarnya. Okay, so jangan leave dulu saya nak bagi tahu sesuatu. Okay, saya stop sampai situ jawapan dia adalah 3G. Okay, so jawapan dia adalah 3G. Ignore. Stop presenting. Saya tamatkan saya punya recording kejap. Before that, jangan dulu leave. Saya nak buat announcement. Announcement ni kita kena private sikit. Gitu. Okay, so stop recording.